Lumpur. Ini saya cakap bahasa Kuala Lumpur. Kamu nak makan di mana? Itu bahasa Kuala Lumpur. Tapi kalau bahasa Negeri Sembilan, kau nak pergi mana jang, makan mana? Dia bahasa dia ada slang ni gitu. Kalau Terengganu lain pula. Kan? Temang, kawang, pergi, makan, ikan, pasang, semua dia ada slang ni kan. Bukan nak sebut gitulah. Nak sebut kita ada logat. Jadi sama macam Bilal. Bilal dia bukan pure Arab, dia lahjahnya Habsyi. Jadi bila ada sebutan dia tu kadang-kadang ada nak pi mana? Hang pi mana? Tu hang pi mana? Hang tak tahu apa, hang paling banyak sekali hang di Kedah lah kan. Bukan hang Melaka. Hang Melaka ada 5, hang Kasturi. Tapi hang Kedah paling ramai sekali. Baik, kembali pada cerita kita. Ada orang komplain Bilal. Tu jangan komplain orang. Bilal bin Rabah, orang komplain dia. Bilal, dia kata Nabi, ya Rasulullah, Bilal ni azan tak betul lah. Dia punya sebutan sin dia tu tak kena dia. Dia tak kena dengan bahasa Arab. Nabi dengar je. Tapi lama-lama dia kata dengan Nabi, ya Rasulullah, biar akulah azan. Saya aku azan sekali. Maka Nabi kata tak apalah, azan lah. Bagilah. Naiklah dia azan. Akhirnya ketika mana dia azan, ketika hari siang, Malaikat Jibril turun ke bumi. Dan Malaikat Jibril tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, subuh tadi tak semayang ke? Nabi kata semayang. Apa tak semayang pula? Orang ni tadi azan bukan memang dayu-dayu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap lah. Tapi Malaikat Jibril suruh apa? Tak dengar pun bunyi azan sampai ke langit. Biasa kalau azan, suara Bilal azan akan naik sampai ke langit. Tapi ni suara tak dengar. Nampak tuan-tuan? Nak sebut apa? Orang melaungkan azan ni Nabi doakan. Sebab tu siapa jadi imam, siapa jadi muazzin, Nabi doakan. Allahumma gfir lil muazzinin wa irsyadul a'immah. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang yang melaungkan azan. Sebab melaungkan azan ni kerja mulia. Walaupun tak lama, tapi kerja dia, kerja yang sangat mulia. Kalau zaman Nabi dulu, azan Nabi di Madinah, maka azan pertama kalau subuh, Abdullah ibn Maktum. Buta, dia akan azan first. Azan yang awal ni, Abdullah ibn al-Maktum. Abdullah ibn Maktum, dia akan azan yang awal. Setengah jam setelah itu, barulah Bilal akan azan nak membagi tahu masuknya waktu subuh. Abdullah ibn Maktum, azan yang pertama, macam kita pergi Madinah, kita tengok macam mana azan 2 kali. Macam tu dekat zaman Nabi. Tapi kenapa sekarang tak azan 2 kali? Kenapa kita kat Malaysia tak azan 2 kali? Itu persoalan. Why? Kenapa di Malaysia tidak azan 2 kali? Sebabnya apa tuan-tuan? Di Malaysia kita nak mula balik benda yang jarang nak dimulakan ni payah. Tambah nak cari satu Bilal, Allah hai. Ya. Nak cari satu Bilal payah. Nak dapat Bilal bukan senang. Masya Allah. Susah. Jadi, bila dah dapat Bilal, Abdullah ibn Maktum sukarela nak azan. Dia sukarela nak azan. Tak dapat gaji. Tak dapat apa-apa tuan-tuan. Ya Allah. Hai. Hanya pengiktirafan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sebab suara Bilal ni antara ramai-ramai, suara Bilal paling kuat. Asalnya, cerita pasal laungkan azan ni, bukan mimpi tu bukan Bilal. Yang mimpi tu bukan Nabi. Walaupun ada sebahagian riwayat sebut Nabi mimpi yang sama. Yang mimpi ni Sayyidina Umar. Kan nak cerita nak panggil ketika semayang difardukan, kita bincang para sahabat dengan Nabi macam mana agaknya kita nak panggil orang supaya datang semayang ni ya. Maka Nabi kata, kalau macam tu pakai trompet lah. Sahabat kata pakai trompet lah. Nabi kata trompet ni macam orang Majusi. Kalau macam tu, kita pakai loceng lah. Tang pakai loceng. Nabi kata ini agama Nasrani, Kristian. Akhirnya tak dapat buat keputusan malam tu. Balik tidur, Sayyidina Umar mimpi. Apa Sayyidina Umar mimpi? Sayyidina Umar mimpi ada orang datang dalam mimpi dia. Orang tadi kata, macam ni kita nak panggil orang azan. Dia pun sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah habis.
Dan sebelum orang tu nak pergi, dah dia patah balik. Kata subuh, tambah ni. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Maka barulah dia beredar. Sayyidina Umar bangun pagi, cerita dengan Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Umar tak laungkan azan? Sebab suara Sayyidina Umar tak tinggi macam suara Bilal. Suara Bilal dia tinggi. Tapi suara dia, sebutan dia adalah sebutan orang Habsyi. Itu sejarah pensyariatan azan. Sedikit kita dah faham. Azan ni datang daripada mana dan kenapa azan ni mesti dijawab. Kenapa azan ini mesti dijawab dan azan yang macam mana yang nak dijawab. Baik. Azan yang perlu dijawab, yang pertama sekali adalah bila azan masuk waktu. Siapa yang melaungkan azan? Sama ada azan itu dilaungkan di tempat yang kita dengar, masjid, surau, ataupun azan yang berdering ataupun yang disiarkan pada waktu masuknya waktu tersebut. Contoh maghrib, tiba keluar azan kat TV. Masuknya waktu maghrib, walaupun itu recording, tapi sebab dah masuk waktu maghrib, maka azan ni sunnah nabinya dijawab. Apa sebab tuan-tuan perempuan? Ada cerita apa-apa ke? Saya nak tengok sikit. Ada cerita apa-apa? Ada soalan nak sebut? Suara perlahan. Suara saya perlahan ke? Kalau suara perlahan, bagi tahu ya. Ada masalah teknikal ke? Boleh bagi tahu. Jelas ke suara saya? Jelas, jelas. Jelas. Baik. Jadi, azan yang perlu dijawab ini bila masuk sahaja waktu. Masuk je waktu, maka sunnah untuk kita jawab. Yang kedua, sama ada dilaungkan di tempat yang kita dengar, masjid, surau, ataupun di televisyen. Maka sunnah juga untuk kita jawab. Sebab masuk waktu. Yang ketiga, dia punya sunnahnya, azan ni mesti ada tarjek. Apa tarjek tu? Tarjek, kita jawab azan ni mesti ada tarjek dia. Tarjek ni yang mengikut tu. Sebelum bila melaungkan azan, dia mesti buat tarjek dulu. Ini sebagian ulama sebut dia kena ada tarjek dia. Macam mana tarjek? Tarjek ada dua. Yang pertama tarjek ni adalah disebut dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kaedah pertama. Kaedah yang kedua, dia kena sebut sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai situ je. Dia tak ada hayya al-salah, hayya al-falah. Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Terus. Dia jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ni kata ulama, sunnah kita jawab. Kalau dalam kereta, tiba-tiba bunyi azan. Maka kalau mengikut pandangan ulama ni sebut, masuk saja waktu dilaungkan azan, maka sunnah untuk kita jawab. Dan bila mana azan tersebut ada tarjek. Sebagaimana saya sebut, bila nak laungkan azan disebut awal-awal dulu. Ni kadang-kadang, saya tutup TV. Saya tutup TV. Sebab nak dengar dekat tempat saya. Ada sebahagian sebut kalau boleh ketika dilaungkan azan tiada mudarat. Contoh tiada mudarat ni, kalau dekat telefon dalam tandas ada mudarat. Maknanya kalimah Allah tak boleh nak dilaungkan dalam tempat yang kotor begitu. Maka boleh tutup. Tapi kalau tak ada keperluan, tak perlu tutup. Tutup tu bermakna, ada sebahagian menyebut tutup tu bermakna seolah-olah kita tidak menyukai. Dia tak perlu tutup. Sekadar perlahankan dan kita fokus pada azan di tempat kita, di masjid kita. Perlahankan suara, perlahankan suara. Jangan diangkat TV tu baling. Tak payah. Tutup, perlahankan saja ya. Gitu kaedah dia. Jadi nak sebut tuan-tuan dan perempuan, daripada satu hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka falyaqul mislama yaqulul muazzin. Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Persoalan. Kita tahu asyhadu Allahu Akbar, Allahu Akbar jawab sama.
Tapi kenapa hayya ala salah, hayya ala falah? Kan Nabi sebut, falyaqul mislama yaqulul muazzin. Jawab macam mana Bilal azan, itu kita jawab. Tapi kenapa hayya ala salah, hayya ala falah, kita tak jawab hayya ala salah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Why? Mudah saja. Sebab Nabi SAW yang ajar sahabat cara jawab. Nabi sebut, jawablah kamu azan sebagaimana yang disebut oleh azin. Dan Nabi ajar ketika sebut hayya ala salah, sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi ajar. Jadi itu yang kita sebut. Sebab tu dalam kalimah azan ni dia ada berapa kalimah yang kena perhati Kena tengoklah. Hayya ala salah. Ada orang sebut solah. Solah dengan solah. Solah dengan solah lain. Solah yaslanna. Yaslanna maksudnya api yang memancar. Kalau hayya ala salah maksudnya marilah menuju kepada api. Tu sebab tu kalau boleh azan biar betul sikit bacaannya. Jangan sampai tertinggal huruf. Kalau tadi hayya ala salah, dia tak ada ha kat situ. Jadi api memancar-mancar. Jadi maksud dia dah lari. Jadi kalau boleh Bilal laungkan azan, eloklah. Di azan elok dengan suara yang elok, ngaji betul-betul. Apa soalan tadi? Tanya. Kalau kita tengah kuliah online dan azan di surau rumah kita macam mana tu? Baik. Dalam pengajian, dia ada dua. Sama ada itu fardu kifai ataupun fardu aini. Kalau fardu kifayah, maka benda tadi tu satu tuntutan. Contoh fardu kifayah apa dia? Kita tengah belajar bab medical. Sebagai ulama sebut medical. Sangat penting. Medik sangat penting. Kan? Nak belajar bab medik sangat penting. Yelah. Kalau tak belajar bab medik, jadi macam isu baru ni lah. Jadi isu. Saya tak tahulah perempuan tuan-tuan ikut ke tidak. Orang isukan pertikaikan. Suami dayus katanya. Membiarkan isteri disambut oleh doktor bukan Muslim. Doktor lelaki. Disebut gitu. Dia tak faham tu. Apa yang kita kena faham? Ni nak ulas sikit bab benda tu Jadi kalau belajar medik ni dia fardu kifayah. Jadi bila fardu kifayah, maka nak belajar ni tuntutan agama. Jadi ketika itu maka boleh terus belajar, tak perlu jawab azan. Tambah lagi fardu ain. Cerita fardu ain bab semayang, bab zakat, bab puasa itu kan fardu ain. Jadi kalau cerita bab tu, lagilah boleh teruskan pengajian tanpa ditangguh. Kalau ceramah politik, kena berhenti tuan-tuan. Kalau cerita bab, tuan-tuan ini saya ada bajet, saya nak bina kapal terbang paling besar, saya nak buat bangunan tertinggi 10 juta tingkat. Itu tuan-tuan memang kena berhentilah. Itu ceramah politik. Kalau benda dua tadi tu, fardu kifayah, fardu ain, boleh kita sambung tanpa perlu kita beri penghormatan lah istilah dia. Jawab, kena jawab. Jawab, kena jawab. Yang bercakap, tak perlulah jawab. Istilahnya mendengar, sambil dengar tu, Allah Akbar, Allah Akbar, dengar Allahu Akbar, Allah Akbar. Dengar kuliah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan boleh? Maksudnya sambil jawab, sambil mendengar kuliah, pengajian. Contoh, kan cerita fardu ain bab bersalin kan. Doktor lelaki menyambut kelahiran lah. Kita kena faham tau. Dalam agama ni dia ada maqasid syariah. Maqasid syariah ni apa dia? Yang ini keutamaan yang dijaga dalam agama. Yang pertama sekali dijaga nyawa. Melahirkan anak adalah pertarungan nyawa. Dua orang. Seorang ibu dan seorang anak. Bidang ONG bukan OMG, oh my god. ONG. Apa istilah dia? Obstetric, orthotic. Dia punya bahasa tu berbelit lah lidah nak sebut dia. Itu bahasa dia, maksud ONG ni bidang kebidanan untuk wanita lah, ataupun bidang sakit puan ni. Jadi orang perempuan kebiasaannya, ni makluman yang saya dapat lah daripada kawan doktor, daripada rakan-rakan di situ. Kenapa kita kekurangan doktor perempuan dalam bab ni?
Dia kata orang perempuan tak nak ambil risiko. Dia banyak risiko. Bidang ONG ni antara sebab orang perempuan tak nak ambil perbidanan dan sakit puan. Ya, betul. Itu dia sebenarnya singkatan ya. Terima kasih. Jadi orang perempuan ni tak nak ambil risiko. Risiko apa? Dia tahu kalau paling banyak kes kali ni nak menyambut baby lah. Banyak kes saman. Satu. Budak terpatah bahu. Masa nak sudut vacuum kepala ada sengit sikit. Kemudian apa dia lagi? Ketika nak potong dia punya tali pusat ada terkena uri tak keluar. Banyaklah kes. Maka doktor perempuan dia bila dengar macam ni dia takut. Dia kata, baik aku jadi lain ENT pakar telinga, hidung, mulut. Kan pakar buah pinggang ke. Lain-lain bidang lah daripada sakit puan ni. Jadi orang perempuan tak nak. Yang kedua sebab apa? Sebab kalau bidang sakit ONG ni, dia kena standby 24 jam. Walaupun jadi pakar, 24 jam kena pakai. Kalau bidang kecemasan ni, doktor biasa doktor awal lah, doktor baru-baru. Kan? Tapi kalau bidang pakar ni, kalau sakit puan, bidang nak lahir ONG ni, dia kena standby 24 jam. Doktor dah kahwin, ada anak, ada suami, nak masak dan sebagainya, dah ada kehidupan. Jadi tak nak ambil risiko. Obstetrik dan ginekologi. Itu dia. Itu sebutan dia sebetulnya. Jadi, doktor perempuan tak nak. Jadi bila doktor perempuan tak nak, tinggallah peluang pada doktor lelaki. Takkan nak halang. Takkan nak tak pisau kat leher doktor perempuan. Kau pergi belajar. Tak boleh lagi tu. Jadi bila mana keutamaan dia, kalau ada doktor perempuan Muslim, doktor perempuan Muslim sambut kelahiran. Kalau tak ada, doktor perempuan bukan Muslim. Kalau tak ada, lelaki Muslim. Kalau tak ada, barulah lelaki bukan Muslim. Tu dia punya keutamaan dia. Jadi dah tak ada semua. Maka yang ada nak selamatkan nyawa ni, tinggal lelaki. Tak bolehlah kita kata suami tu dayus. Ini kan maqasid syariah. Tak bolehlah kita kata kumpullah duit pergi salin hospital swasta. Saya bukan nak kata apa tuan-tuan perempuan. Fasilitis kerajaan kita lengkap. Kalau mampu tak apa, pergilah swasta. Cumanya kena ingat kalau berlaku sahaja orang sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun disebut komplikasi, berlaku komplikasi, biasanya di hospital swasta dia tak sediakan kepakaran tu. Biasanya lah, ada sebahagian hospital swasta tak ada kepakaran. Jadi terpaksa pindah patient daripada hospital private, swasta ke government. Dan ni berlaku pada sahabat saya. Sahabat saya dulu kerja sama dengan saya, imam juga. Wife dia, isteri dia, masa melahirkan anak nombor 4 meninggal. Meninggal sebab apa? Sebab ketika kat Dewan Salin tu, dia berlaku pendarahan yang banyak. Jadi hospital dia tak ada kepakaran, nak pindah bawa ke hospital HTJ di Sumban, dalam perjalanan meninggal. Kita nak sebut tu. Jaga nyawa tu. Jangan main-main. Lahirkan anak, ya Allah. Jadi bidang medik adalah bidang fardu kifayah. Jadi nasihat kalangan anak-anak kita, pergilah belajar bidang kebidanan ni. Kita kekurangan. Bukan kita saja, satu dunia. Di Saudi pun sama. Ada seorang, dia cerita pengalaman dia. Dia pergi sana, jadi dia ada masalah sakit puan lah. Dia kat sana, yang rawat dia tu doktor lelaki. Dia tanya doktor lelaki tu, tak ada, ini bukan Saudi negara Islam ke? Negara Islam ni bukan jaga ke? Bukan jaga betul-betul ke? Maksudnya, kalau boleh, pasien perempuan, doktor perempuan. Kata doktor dia apa? Kekurangan doktor perempuan. Kita yang ada dekat Saudi ni, doktor perempuan ni pun import dekat Mesir. Jadi kalau ramai sangat kat Mesir pula tak ada doktor. Nampak? Maknanya kekurangan minat terhadap bidang ni. Jadi belajarlah. Kalau nak jadi gembel, jadi macam kawan saya seorang lagi. Kawan saya seorang lagi tu lagi gila. Anak dia 6 orang, 6 dia sambut sendiri kat rumah. Dia buat style macam Eropah tu. Dia letak rumah dia dalam tak mandi, dalam ni kolam. Lahir kat situ. Dia masuk dalam Facebook, gambar dia tengah potong anak punya uri. Saya tanya dia, osah anda kau ni. Tapi dia mengaji lah. Maksudnya dia belajar. Jangan belajar kat YouTube tuan-tuan. Pening dia. Belajar betul-betul lah. Dia tu leceh. Leceh sebab apa? Nak daftar isiat, nak apa? Surat beranak. Payah. Kan kena marah dengan misi klinik desa. Banyaklah cerita dia sebut. Jadi salin je lah. Tapi dia buat anak-anak dia semua dia sambut sendiri. Oh, itu memang saya respect lah dia. Okay? Kembali pada cerita kita tadi. Sikit lagi ya. Kemudian baginda Nabi SAW sebut apa? Berselawatlah kepada aku. Dah jawab macam mana Bilal lawankan azan, kemudian berselawat kepada aku, maka Allah Ta'ala akan berselawat kembali kepada orang ini. Berapa kali? 10 kali. Kemudian jawab azan,
bagi selawat kepada Nabi, kemudian mintalah wasilah untukku. Kata Nabi Muhammad dalam sabda baginda yang mulia, kerana wasilah merupakan tempat di syurga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba Allah. Dan aku berharap agar akulah yang mendapatkannya. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafaatku. Ini kelebihan jawab azan, doa ketika azan. Kenapa tuan-tuan? Kerana di hari akhirat ada satu panji. Ini bukan panji orang yang menyanyi, tuan-tuan. Ini panji ni namanya Maqamah Mahmudah. Nabi SAW sebut, aku berharap di hari akhirat esok, akulah yang memegang panji Maqamah Mahmudah. Dan memang, sebab itu kita sebut dalam doa kita, wa ba'athu maqamam mahmudan allazi wa'adtah. Kita sebut tu. Mudah-mudahan baginda ni lah yang memegang panji Maqamah Mahmudah. Sebab siapa pegang panji Maqamah Mahmudah? Umat dia dulu. Dia banyak kelebihan. Jadi Nabi nak, kalau boleh, Nabi pegang panji tu. Dan setiap Nabi berebut nak pegang panji tu. Sebab itu kita kena jawab azan, kena doa ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi azan, elok-elok sikit. Ada azan, ada Bilal kadang-kadang. Sebab elau lambat masuk. Azan sambil duduk. Pakai baju pagoda, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Elon tak masuk lagi lah, kesian saya ada seorang kawan. Dia ni ada pening sikit lah. Dia ada pening sikit. Tapi dia jadi Bilal. Dia pening ni macam-macam sebab lah makan ubat ke, kadang-kadang kena buatan orang macam-macam jadi pening. Dia pernah sekali tu azan, duduk. Saya tengok dia. Saya masa tu imam kan. Hey Bilal, duduk kau. Masa tu dia baru nak azan, tengah duduk. Dia boleh azan sambil tergelak. Allah, la ilaha illallah Bilal saya tu. Tapi saya tak sebut nama lah ya. Tapi kawan, memang Bilal tu ada lagi lah. Dan dia tak apa-apa nak baik lah. Jadi itulah cerita petang ni. Mudah-mudahan dapatlah manfaat pada kita. Dapatlah kita jawab azan insya-Allah lepas ni. Ada soalan nak tanya tuan-tuan di hari akhir, di minit-minit terakhir ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Noh. Ustaz, tadi saya letak dekat chat tu soalan. Ustaz tak baca soalan Kak Noh. Mana Kak Noh? Kak Noh tanya. Kalau di radio dah masuk, tapi apa ni? Tapi di kawasan kita belum lagi. Perlu jawab ke tidak? Baik. Kalau di radio dah dilaungkan azan, di tempat kita belum, maka tak sunnah jawab azan tersebut. Sebab secara maktubah ketetapan belum masuk waktu. Maka tak perlu dijawab azan tersebut. Dan azan ni sebenarnya kita kena ingat, dalam agama kita secara tasyri'an, maksudnya disyariatkan ketika mana nak bagi tahu masuk waktu. Tapi azan ni juga digunakan dalam perkara-perkara lain. Contoh ketika nak berperang. Contoh ketika nak mengelakkan gangguan. Contoh ada sebahagian tempat kan, masuk rumah baru, dia minta azan kat tepi penjuru. Ni amalan para ulama lah ya. Pergi kat penjuru dinding tu, setiap kalau rumah kita ada 4 penjuru, kemudian azan dekat setiap penjuru dinding rumah tu. Maka azan macam ni tak perlu dijawab. Sebab azan ada banyak, tapi azan yang perlu jawab ni azan masuk waktu. Adapun azan pagar rumah, azan nak elak gangguan, maka tak perlu dijawab. Boleh ya? Boleh. Sama-sama. Tapi kalau nak jawab juga tidak menjadi kesalahan. Cumanya sunnah. Saya sebut sunnah. Bila kata sunnah ni, hanya semayang yang fardu. Okey. Okey ya? Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya, Tuan Abu. Saya nak tanya yang azan 2 kali tu Ustaz. Selalunya waktu subuh Ustaz kan? Ya, dan ini memang zaman Nabi memang waktu subuh sahaja. Waktu subuh, kenapa waktu subuh ada azan 2 kali? Sebab subuh dia ada 2 fajar. Satu fajar kazib, yang kedua fajar sadiq. Fajar kazib ni macam subuh tapi bukan subuh. Jadi di antara waktu fajar kazib dan fajar sadiq, masuk saja fajar kazib, fajar yang dia ni macam kaki langit kita warna merah tau. Warna merah. Dia bukan ekor, dia kaki langit tu.
Dia cahaya tak sampai lagi. Tapi kaki tu dah nampak macam masuk waktu. Maka ni azan yang pertama. Masuk saja fajar sadiq, fajar yang betul-betul cahaya matahari sampai kat kaki bumi, barulah azan subuh. Maka kat tempat kita biasanya pasang tarahim. Tarahim ni bacaan ayat Quran. Boleh atau tidak? Dua-dua pun boleh. Namun kalau Biasa jarak masa tu Ustaz. Biasa yang pertama dengan yang kedua. Biasanya lah. Biasanya fajar kazib dan fajar sadiq sekitar setengah jam ke 25 minit. Itu jarak dia. Sama macam mana kita tengok dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kaedahnya. Lagi apa soalan ni? Masih Ustaz. Sama-sama Abang Abu. Ustaz, selepas azan yang pertama tu kita sembahyang sunat boleh ke? Fajar azan subuh 2 kali ya. Azan subuh 2 kali. Boleh tak kita nak sembahyang sunat lepas azan? Maka sembahyang sunat ketika itu adalah sembahyang sunat fajar. Boleh. Sebab sunat fajar ni ketika masuk saja azan yang pertama tu dah sunat fajar. Nama pun fajar kazib. Fajar tapi dia membohong sikit. Sebab tak masuk fajar sadiq lagi. Boleh kita buat solat sunat fajar. Namun solat sunat fajar ni jadi tuntutan bila azan kedua. Kalau kita nak buat juga sembahyang sunat, boleh atau tidak? Hukum dia boleh tak? Adakah makruh? Adakah haram? Tak. Waktu tersebut dibenarkan untuk solat sunat. Namun tiada solat sunat khusus. Kalau nak buat solat sunat tahajud, boleh. Sunat taubat, boleh. Apa saja ya. InsyaAllah. Okey, saya kira tak ada soalan kan? Dah kan? Boleh kan? Sebab saya ada kelas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya serahkan kembali kepada kita punya penerbit Puan Misliah. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Hanya sekadar maklumat tambahan lah. Kalau azan di siaran radio dan sebagainya dinyatakan lokasi. Sebab itu dia akan umumkan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pukul berapa. Sebagai contoh ni, hari ni maghrib untuk Kuala Lumpur dan Shah Alam pada pukul 6.58 malam. Jadi sedangkan Al-Usta pukul 7 malam. Jadi pengumuman sebelum azan tu dinyatakan bagi kawasan mana. Jadi pada para pendengar dia tak confuse lah. Dia dah dengar dah lokasi yang berkaitan. Itu sebagai maklumat tambahan lah. Okay. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah pun bersama kita pada petang ini. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan seterusnya pada pukul 8 malam nanti. Dan bagi pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Salam hormat dari kami, Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Dan sebelum mengundur diri, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Kita tangguh majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Miss. Terima kasih Puan Miss. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.